Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sya'al banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 20 pada baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bermula sunat yang di dalam tahiyat akhir itu iaitu duduk tawarruk. Baik, ada sedikit lagi tambahan daripada sunat solat. Dan bermula sunat dalam tahiyat akhir itu ialah iaitu duduk tawarruk. Jadi duduk pada tahiyat akhir itu ialah rukun solat. Cuma duduk tu bagaimana cara? Iaitu duduk dengan cara tawarruk. Jadi duduk dengan cara tawarruk ni sunat hai'ah. Iaitu sunat yang tidaklah dituntut yang berat seperti mana sunat ab'ad. Sunat hai'ah maksudnya sunat yang nak mencantikkan lagi cara solat kita. Duduk tawarruk iaitu didiri ke kaki kanan dan diletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan serta diletakkan papai punggung pada lantai. Itu duduk tawarruk. Lawannya duduk iftirash. Jadi kalau di tahiyat awal sunat arba'ah kita duduk. Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal. Tetapi duduk cara iftirash itu merupakan sunat hai'ah. Ni sebab kalau kita nak tidak duduk cara iftirash pun boleh untuk di tahiyat awal. Tetapi semata-mata duduk untuk tahiyat awal itu merupakan di antara sunat arba'ah yang dituntut kuat jugalah di dalam solat kita. Duduk tawarruk seperti iftirash jua. Duduk tawarruk ni serupa dengan duduk iftirash saja. Tetapi beza saja duduk tawarruk dengan duduk iftirash ni, dikeluarkannya musalli kakinya yang kiri di bawah kaki kanan. Kaki kanan kita akak, kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Baik. Serta meletakkan kedua punggung ke tempat sembahyang. Papai punggung tu kita letak pada tempat sembahyang, maksudnya di atas latar lah. Kalau duduk iftirash,
kaki kiri tak dikeluarkan, tak diletakkan di bawah kaki, tidak dikeluarkan pada betih kaki kanan. Dan apa nama ni, papai punggung tu berada di atas kaki kiri. Bezanya di situ sajalah. Tu beza antara duduk tawarruk dan duduk iftirash. Jadi kalau tahiyat akhir ni kita nak duduk iftirash, tak ada masalah. Tetapi rugilah. Tak ada masalah tu pada solat. Tapi nisbah pada ruginya kerana kita tak buat tuntutan daripada solat, iaitu tuntutan sunat hay'ah dia tu, maka kuranglah pahala. Ni kita bina di atas mazhab kita Syafi'i. Kerana di sana ada perbezaan juga di antara imam-imam mujtahid pada cara kedudukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Baik, kalau imam duduk tawarruk, sebab imam tu duduk tahiyat akhir, sedangkan kita ada lagi nak menambahkan rakaat, maka atas kita waktu tu sunat duduk iftirash. Makmum bila dia ikut imam, dia kena sunat atas dia buat apa saja yang imam buat, dia kena buat. Kecuali pada bab duduk. Bila dia tu nak kena tambah lagi rakaat, sunat dia duduk iftirash supaya mudah dia bangun. Satu. Yang keduanya, bila kita nak sujud sahwi. Sujud sahwi tu setelah daripada selesai baca tahiyat dan sebelum daripada salam. Maka bila kita nak sujud sahwi, maka duduk tahiyat akhir kita afdalnya duduk iftirash. Bila bangun daripada sujud sahwi tu, barulah kita duduk dengan cara tawarruk. Dia duduk iftirash ni supaya pergerakan kita tu mudah. Nak naik ke, nak turun ke. Tetapi kalau duduk cara tawarruk ni, ada seperti kita kata duduk cara anak dara. Anak dara zaman dululah. Anak dara zaman lain tak tahulah duduk macam mana. Anak dara zaman dulu juga duduk begitulah. Tu panggil duduk iftirashnya. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Baik. Jadi kalau kata duduk duduk tawarruk ni, dia nak naik pun susah, nak turun pun susah. Jadi kerana tu bagi tahiyat akhir ni kita duduk cara tawarruk, supaya kita ni bila sudah semaya tu tak lekah nak terus bangun, nak pergi mana-mana tempat, duduk zikir dulu, istighfar dulu, sebab mungkin solat kita tu tak sempurna molek. Benda-benda tu lah. Ada pun orang kata tak payah zikir pas semaya, tak ada nah ke apa, hak tu orang tak payah kita pedulilah. Kita tak payah peduli, kita tak payah nak berbahas. Bukan demo tak tahu, tapi demo nak orang panggil nak balah saja. Jadi benda-benda gitu membazirkan masa kita dengan ibadat. Ya contoh supaya malam Jumaat kadang-kadang duk balah baca kafi hak yasin ke tak yasin ke. Jadi maksud kata kita bacalah, kita nak baca apa-apa pun. Tak si baca terus pun tak apa. Kita buat ibadat yang lain seperti ceramah ke. Maksud katanya asal kata kita melakukan ibadat. Gitu ni. Ni kita duk balah ni baca surah ni, akhir-akhir kita tak buat kedua-dua. Duk balah saja. Itu tak si. Dahlah persaudaraan dah terputus, ibadat pun kurang. Tak kurang macam mana? Moga masa tu dihabis dengan duk balah saja. Setan ni dia tipu orang hok duk luar masjid dengan usaha tak naik dalam masjid. Setan tipu orang dalam masjid dengan duk balah sama-sama orang duk dalam masjid. Itulah kita banyak dah tengok masyarakat rosak disebabkan benda-benda hok tak perlu kita nak pertegaskan. Selesai di situ, serta melekatkan kedua punggung ke tempat sembahyang, melainkan barang siapa yang ada padanya sujud sahwi. Tu dia ada sebut dah sini. Kalau kita ada cara nak sujud sahwi, melainkan di sini maksudnya tidak dituntut duduk tawarruk. Duduk iftirash lah. Atau masbuk. Masbuk nak tambah rakaat. Ni dah kita sebut tadi. Maka hendaklah kedua itu, mana mereka yang hendak sujud sahwi ataupun masbuk yang hendak menambahkan rakaat,
maka hendaklah kedua itu duduk iftirash, jangan duduk tawarruk. Jangan ni bukan kata haram, jangan ni maksud kata tak sunat lah. Tak sunat duduk tawarruk. Dan sunat menghantarkan tangan kiri di atas paha kiri. Paha kiri letak, bukan pegang lutut, betih. Lutut, jangan pegang lutut. Ni letak atas paha kiri. Maka tu dah cara dia nak sempurna ni. Semaya lama dah, duduk semaya puluh-puluh tahun dah, tapi tak kedudukan cara hok sunat-sunat semaya ni pun tak kena banyak lagi. Jadi kita nak bahas lagu mana, nak hadirnya hati dalam solat, nak hudur, nak khusyuk, nak tazallul gapo, sedekah hok luar ni pun tak sempurna molek. Ya tak sempurna hok luar tu, nak comel hok dalam tu susah. Nampak ni. Ya kalau kata hak sunat ya tak sempurna boleh kira lagi. Hak wajib pun tak sempurna. Tu hak kita duduk. Sama-sama lah, sama-sama ni. Main ke peranai. Jangan tok guru tok guru orang ada orang agama dia lah kena cara. Dok, masing-masing kita kena main ke peranai. Ibu bapa kena main ke peranai dia. Masyarakat kena main ke peranai dia. Ni kena gerak-gerak ke hidup-hidup ke majlis agama. Kena ada peranan masing-masing lah. Apa usaha kita di atas agama kita ni? Paling rebek, paling teruk kita di atas muka dunia, usaha agama tu untuk diri kita. Itu paling rebek. Paling lekeh sangat dah tu kita dengan agama, kita nak baiki agama pada diri kita saja. Tak dengan kita dengar ke pengajian, kita jumpa ahli ulama untuk diri kita saja tu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Sebaik-baik manusia mana? Dia beri manfaat pada orang lain. Ni hak kita naknya. Rugi kita hidup atas muka dunia ni boleh beri manfaat ke diri kita saja. Ni supaya kita bahas dah itu air musta'mal dengan air mutlak. Musta'mal dia suci, dia mampu memberi manfaat, maksudnya untuk diri dia saja dah tu. Air mutlak dia dapat memberi manfaat pada orang lain. Ni hak kita teruknya bila diri kita pun kita tak dapat nak jaga agama, dan selebih-lebih teruk dan seteruk-teruknya bila kita bukan saja tak dapat jaga agama pada diri kita, kita merosakkan agama orang lain pula. Ni. Pilih pak tangga ni, kita nak tangga mana? Tangga merosakkan agama orang lain, ataupun tangga merosakkan agama pada diri kita saja, ataupun tangga hak tiga lebih baiknya kita membaiki agama pada diri kita saja, ataupun duk tangga keempat iaitu kita membaikkan agama orang lain. Allah. Lepas tu saya nak membaikkan agama orang lain macam mana? Saya sendiri pun bukannya orang alim. Tu silap. Tanggapan begitu silap. Jadi kita nak membaikkan agama orang lain ni tak semestinya kita orang alim. Sebab tu kita kata kita main ke peranai. Kita orang hartawan, guna ke harta kita. Kita orang bertenaga, guna ke tenaga kita. Kita orang bermasa. Sekarang ni banyak masa berlaku ni. Guna masa kita. Dia agama ni tak hidup dengan seorang hok reti agama saja dak. Dia semua bila main ke peranai barulah sempurna. Kalau kita kata orang agama sajalah cara ke agama, maksudnya orang reti agama sajalah, orang ngaji agama sajalah cara ke bahagia agama, tidak, ia tak jadi sempurna molek. Menyampaikan agama saat ni ia tak jadi sempurna. Apa ni? Ya kadang-kadang orang agama ni reti buat agama saja, nak menyampai tak pandai. Orang ni reti bahagian multimedia. Jadi dia tolong orang agama ni pada bahagian multimedia dia. Nampak ni? Kita tak erti, kita bahagian agama tak erti, bahagian multimedia pun tak erti. Kita bahagian tolong sebar-sebar ke majlis-majlis ilmu pada orang lain. Maklum ke, ikhlas ke, share ke, gapo ke. Tak erti juga. Tak erti juga kita dengar je lah. Saya share ikhlas tak mana Ustaz. Dengar saja. Tu maksudnya tahap-tahap, maksudnya kita kena main ke peranan masing-masing. Nampak? Kena ambil habuai. Kalau kita letak topok duit 1,000 sini, siapa nak ambil? Kalau begitu macam mana? Tentu masing-masing akan usaha sebanyak mana dia dapat ambil, dia akan ambil.
Supaya ni lah apa ni bank food ke apa tu. Ni hok orang dok buat letak makanan-makanan hok mana perlu gak ambil. Tengok hok perlu saja, terkadang orang ni lebih pada keperluan pergi ambil juga. Sebab apa? Nak kepada habuai dunia. Hingga menyebabkan orang lain pun susah. Tapi di sini hak kita nak keceknya, nak ayat katanya habuai akhirat kita telah terlebih kita kena berebut. Berebut pada habuai akhirat tidak dicela syarak. Tomok pada habuai akhirat tak dicela pada syarak. Tomok pada habuai dunia dicela oleh syarak. Nampak ni? Tomok pada habuai dunia dicela syarak. Tomok pada habuai akhirat tak dicela. Bahkan itulah sifat mahmudah. Sebab itulah masalah agama ni tak digalakkan kita mendahulukan orang. Tak digalakkan. Awaklah duk sah depan, saya sah belakang saja. Tak digalakkan. Bahkan kita ni kena berebut. Isaru fi apa ni fi takarrub tu. Mendahulukan orang pada bahagian ibadat makruh. Dibenci oleh syarak. Syarak tak suka. Tapi kita hak akhirat lah kita dulu orang. Hak dunia kita dahulu kita. Tu terbalik 360 darjah dah tu. Maka hendaklah kedua itu duduk iftirash. Dia sunat menghantar ke tangan kiri di atas paha kiri. Maka duduk kerana tahiyat atau lainnya, serta merapatkan lagi memanjangkan jari berbetulan dengan hujung lutut. Lutut kita tu hujung, kita berapat dan kita betul dengan hujung lutut saat ni. Tu cara dia ya ni. Dan demikian lagi sunat menghantarkan tapak tangan kanan pada hujung lutut kanan. Hujung lutut ni, hujung lutut kita ni letak tapak tangan dia. Gitu cara. Bukan suruh pergi pas ke bawah. Ni pas ke atas ni. Hujung lutut. Allah. Bak semaya ni benar asas sekali. Tak. Batu kita betul-betul ni kita dok baca hak mudah sekali lah. Kalau hak dok betul-betul kita dok baca ni hak mudah sekali ni pun maksudnya kita benar sempurna buat. Tu teruk sangatlah agama kita. Tapi tak apalah bila kita mengaji ni maksudnya kita nak baik itu maksudnya alamat yang baik dah. Daripada duk kekal dengan salah. Dia mau tanya batal ke tak? Ya, bukan masalah batal tak batal, masalah sempurna ke tak? Kita ni nak buat bukan masalah batal tak batal saja, nak wis sempurna tak. Dan demikian lagi sunat menghantarkan tapak tangan kanan pada hujung lutut kanan seperti yang tersebut itu, yakni pada masalah tangan kiri. Dan sunat di dalam tahiyat kedua itu menggenggamkan, iaitu tahiyat awal, tahiyat akhir lah, menggenggamkan jari tangan kanan, genggam. Melainkan telunjuk jangan duk genggam. Lepas gitu ya, tak akad lagi, jangan genggam. Genggam ni gini. Ini genggam. Lepas ke. Telunjuk saat ni. Melainkan telunjuk juga hunjurkan serta melekatkan hujung ibu tangan di sisi telunjuk. Tak gitu. Dan sunat mengangkat ke telunjuk. Akak. Saat ni lepas saja. Letak ibu jari ibu tangan ni, ibu jari tangan ni pada sisi dia, sisi telunjuk. Dia kata melekat ke hujung ibu jari tangan di sisi telunjuk. Gitu. Dan sunat mengangkat ke telunjuk tak kala mengucap permulaan alif la ilaha, serta dikosakkan dengan demikian itu bahawa dan sunat mengangkat ke telunjuk tak kala mengucap permulaan alif pada la ilaha illallah, serta dikosakkan dengan demikian itu bahawa yang disembahnya itu esa jua la ilaha illallah. Dan diangkat telunjuk itu hingga ke sudah salah. Ni tanda molek. Sebab bila kita akad la ilaha asyhadu an la ilaha illallah saat ni wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jatuh tu Allah lembek sangat tu nya.
lemah benar, tak ada vitamin benar. Orang tak suruh jatuh. Tu dia kata tu, ni jelas di sini. Tak, dari kitab lain dia suruh akad saja, dia tak ayat nak jatuh tak jatuh. Sini jelas diangkat ke telunjuk itu hingga ke sudah saleh, hingga sudah saleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah nak jatuh gapo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan jangan digeraknya telunjuk. Ni yang dah gerak. ada kita dah gerak telunjuk pula dah. Dia hak ni hak gerak ni ada juga dalam mazhab kita, tapi qaul hak dhaif. Kalau kita tengok dalam bayi juri pun ada. Tapi hak atas hak muktamadnya makruh kita dak gerak-gerak ni. Dia nak senyap saja. Walaupun ada riwayat hadis tu adalah masalah kuat tak kuat lah pula penghujahan terhadap hadis ni. Sebab tu kita kata kita ni kalau nak ambil dalil pada hadis semata-mata, jadi tak sempurna lah kefahaman kita saat ni tu. Hak ambil mazhab mana tak tahu kita ni. Dia jadi mazhab sendiri yang berhak pula. Tapi kalau kita ambil kefahaman dalam mana-mana mazhab Maliki ke Syafi'i ke, kita ambil hak hadis tu hak masuk dah. Hadis hak masuk ni maksud kata kefahaman hak sebenar dah. Tetapi kefahaman hak cara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, hak layak bagi nak mengisytihad kepada bidang hukum. Kita tak layak. Sebab itulah kita boleh cek dah orang ni tak betul pada ibadat bila tanya awak mazhab mana? Oh, saya ambil Quran hadis teguh. Oh, tak betul dah tu, cara ibadat tak kena. Sebab apa? Kita nak ambil Quran hadis teguh tak pandai. Tak ngaji mustalah hadis nahwu sarah berterabur. Nampak? Usah kena ngaji bab rijal, perawi hadis ke gapo. Hak tu lagi. Tak payah nak kata lah kalau kita ni tak cukup syarat. Sebab tu dalam kitab lumak tu saya ingat sayanya usul fiqh tu ada syarat-syarat nak jadi mujtahid. Syarat-syarat nak kata saya ambil Quran hadis sendiri buat hukum. Tu ada syarat. Kalau orang kata saya ni ambil Quran hadis buat hukum, saya tak pakai mazhab. Tanya dia, syaratnya berapa untuk kita ambil terus direct hukum daripada Quran hadis? Ada syarat. Bukan mudah-mudah begitu. Tapi orang kita je tak mengaji banyak. Ayat mudah semata-mata. Pergi beli Ja'far Rawah kan? Ni, ambil buku tafsir kau, ambil buku hadis hak terjemah kau. Hak tak terjemah tak reti, ambil hak terjemah. Patut nak jadi ustaz sendiri. Allah. Kita hendak ngaji iyalah. Ni, tak lama mana pun cuma nak kata kita hendak ngaji pun tak berani nak buat KJF gitu. Ni mau berani. Berani bukan guna ke dia saja, dok guna, dok saya bakok orang pula. Mudah ke tu tak? Gi beli buku bawa kapal terbang kan? Ni tak belajar tak ada siji kapal terbang, terus bawa kapal terbang. Siapa dia penumpang nak naik dengan dia tu? Tak cerdik benar. Sebab kita tak harap kau dia. Awak memanglah baca buku cara nak bawa kapal terbang, tapi awak ni tak ada pengiktiraf. Mana boleh awak bawa kapal terbang? Apa kita dok baca buku agama tapi tak ada pengiktiraf. Kata kita ni boleh dok bawa agama saat ni, boleh nak ajar secara hukum. Nasihat tu tak apa secara hukum. Janganlah. Kalau orang ikut juga orang tu tak cerdik ni. Dia berani. Ni supaya ikut orang hok hanya ambil buku cara panduan bawa kapal terbang, tapi orang tu tak ada pun siji dia pengiktiraf belajar dia. Kita rela nak naik kapal terbang dengan dia, tu orang panggil cari pasal sendiri. Tu boleh kita buat orang panggil perumpamaan lah, analogi dianya. Dan demikian lagi sunat menghantar ke tapak tangan kanan. Baik. Ni. Dan jangan digerakkan, maka iaitu menggerakkan jari masa duduk ucap asyhadu alla ilaha illallah tu makruh jua. Hukum dia tu hukumnya makruh. Adapun tahiyat yang sempurna itu, yakni baca tahiyat. Ni. Ya bila kata tahiyat ni kan, duduk tahiyat pun jolo, baca tahiyat pun jolo. Tapi di sini maksudnya bacaan tahiyat. Dan kita dah ada sebut ni, boleh kata baca tahiyat, baca tasyahud. Sebab diambil pada sebutan pada perkataan saat ni.
Ambil tahiyat tu sebab ada at-tahiyah. Ambil pada tasyahud tu sebab ada asyhadu. Ni baca tahiyat sana ni. Adapun tahiyat yang sempurna itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Hak sempurna ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Tu kena jaga tasydid lah. Tu saja. Satu. At-tahiyyah. Tu dua. Kena tengok molek, garis molek tasydid dia tu. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu ada berapa semua? 21. 21. Hak ni hak sempurna. Hak muka surat 17 tu dia ada sebut dah kita semua pada ni. Hak sekurang-kurang pada sah baca tahiyat ada 13 tasydid. 13 tasydid. Hak ni hak sempurna dah. Hak mana? Hak baca hak wajibnya. Ambil ni. At-tahiyyatu lillah. Tu. At-tahiyyatu lillah. Satu. Ada 3 tasydid dah situ. Kemudian salamu alayka. Assalam alif lam pada assalam tu tak wajib, sunat. Alif lam pada assalamu alaikum beri salam tu, tu wajib kena ada alif lam dia. Ni hak sekurang-kurang kita kata salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hati ada 13 tasydid situ. Itu hak sekurang-kurang bagi baca tahiyat. Boleh ke? Tu satu. Hiya dua. Tu lillah tiga. Salamun alayka ayyu ayyuhan nabiyyu lima. Wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah. As-salihin. Satu. As-salihin. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Ada dua. Illa Allah. Wa asyhadu anna. Yang ke sebelah. Muhammadan 12. Rasulullah. 13 semua ni. Dan tu riwayat Muslim hak sempurna ni. Tu kata tu kita duk ngaji fiqh ni, duk ngaji hadis dah. Ngaji tauhid, ngaji hadis juga. Ngaji hadis, ngaji tafsir. Tapi ulama hura pada bidang tauhid, ulama hura pada bidang fiqh, ulama hura pada tasawuf. Hadis tafsir juga. Bukan kata ngaji tauhid fiqh tak ngaji hadis tafsir. Dah. Bahkan kita mengaji cara huraya ulama dah. Jadi kalau orang duk hina mengaji tauhid, mengaji falsafah lah gapo, kita kata tidak. Ni hak ulama mai duk bina nak wi selamat kau kita nak wi reti. Kalau orang mai duk kata mengaji tasawuf ni, ilmu aica lah apalah. Tak, kita kata tidak. Ilmu tasawuf kita nak betul akhlak. Tak betul akhlak. Oleh kerana ustaz duk kata ilmu tasawuf ni ilmu aica pun kita tak hina ustaz. Tak. Kita harap doa mudah-mudahan Allah Taala betul di kita, betul ke ustaz biar nampak hak sebenar. Kata ngajar tasawuf kita pula kata dia mudah. Aicanya bukan ilmu tu. Kalau tak belajar. Tak sebab belajar tak apalah. Kita doa. Kalau kita hina ke demo pun dia tak sudah. Hati kita ni pula hak rasanya. Kita doa mudah-mudahan Allah Taala tunjukkan kita semua. Allah Taala ampun ke ustaz, Allah Taala ampun ke hamba. Gitu. Mujur belajar tasawuf. Tak ngaji tasawuf nyanyi ustaz. Ustaz pula orang panggil gelar Aicha ya. Ustaz anu ustaz Aicha. Aicha ni. Ya orang di sana di utara ni Aicha. Ni. Aicha. Masya-Allah. Jadi kita haraplah Tuhan tunjuk ke ustaz, tunjuk ke saya juga. Moga saya pun bukannya reti juga. Apa?
Itulah duk mengaji ni. Ni dah tarik cara ulama kita nyo. Duk mujulah ulama mai dak ajar kita cara-cara ni. Kalau dak, jadi super binatang kita. Laulal ulama lakana naskal bahaim. Kalau tidak ani ulama, manusia ni jadi binatang habis, perangai, sifat. Tak ada tauladan, tak ada orang panggil cara keharmonian, muamalahnya yang elok. Mujuk ulama mai dak itu kita. Sebab tu saya masya-Allah ni, walaupun saya tak mengaji Yaman gapo, saya kagum dengan orang-orang Yaman. Ni, orang-orang mengaji dengan Habib Omar gapo semua. Saya kagum. Kagum apa? Tak payah lihat ke ilmu lah, tak payah lihat ke ilmu. Kalau lihat ke ilmu lagi hebat. Nak orang Yaman duk hafal Riyadhus Shalihin. Jadi maksudnya kita tak tengok ke ilmu, kita tengok akhlak ya. Moga kita orang tak reti nak tengok ilmu lagu mana, moga kita tak reti. Kita tengok akhlak ya. Akhlak lagu mana? Kalau Bapak Habib Omar ni, hafizahullah taala. Oh, akhlak masya-Allah. Orang ngata ke dia tak balas. Bahkan doa ke kebaikan, cium ke tangan juga. Orang mengata ke dia boleh cium tangan. Kita orang ngata kita bukan kata cium tangan dia, jabat saling dengan dia pun dok. Dok. Lakum dinukum waliyadin, agamamu. Gitu kan kita dok akhlak. Batu bila saya ada dengar video tu, satu anak murid Habib Omar di Indonesia rasanya, dia sebut ni kisah ni comel, masya-Allah. Saya kata ada seorang mari ziarah ke Yaman, ke Hadramaut, di Ribat Mustafa, apa nama ribat Habib Omar tu. Pergi jalan pada Pak Habib Omar, dia pun kata saya ni nak pergi ziarah siapa lagi di kawasan ni Yaman. Habib Omar pun suruh dah ziarah seorang syekh tu. Jadi anak murid dia tahu syekh tu duk mengatakan Habib Omar, duk kata huduh Habib Omar ahli bid'ah ke apa semua. Jadi dia ayat kepada Habib Omar, Habib, orang tu kenapa kamu suruh pergi ziarah kepada seorang syekh tak ni? Syekh tak ni huduh perangai dia. Dia kata kamu, dia musuh kamu lah salahnya. Kenapa kamu suruh orang hok mari ziarah ni pergi ziarah pada syekh tak ni? Habib Omar marah. Habib Omar kata apa? Tak elok kamu, kita nak membalas ke hak buruk orang pada kita, nak balas dengan keburukan. Tak boleh. Hingga anak murid tu kata, sehingga beberapa hari Habib Omar ni tak nak bicara sangat dengan anak murid saat ni. Nak didik anak murid, jangan balik buat perangai gini. Orang balas dengan kita, orang kata huduh ke kita biar. Kita jangan kata huduh ke dia. Nampak? Kata akhlak mana hak gini hak kita jumpa. Kalau tidak dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, itulah sifat perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, bahkan dibalaskan dengan kebaikan. Allah. Untunglah mereka orang ahli Yaman. Jadi masing-masing kita pun carilah guru begitu. Di Mesir ke, di kita di Kelantan ke, di Malaysia ke ramai. Guru-guru begitu pun kita kata babak Ispanjel ke, hafizallah taala. Di pondok kita tunjuk ni pun ada guru-guru murabbi kita. Kita tengok perangai, kita kata betul apa hak guru kita sebut, gitulah kita belajar dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak. Belalah orang nak kata tasawuf ni ada ilmu aicak kau gapo tak apalah. Kami mendoakan kebaikan kepada kita semua. Ni natijah kita belajar. Bukan nak berdebat, bukan nak tunjuk pandai, bukan nak kata aku hebat, mu tak hebat. Aku begini, mu begini. Tidak. Keberkatan pada ilmu, semakin kita ada ilmu, semakin kita dekat dengan ilmu, kita kasih pada dia, kita nak beroyak ke orang, nak sebarkan benda ni, dan hati kita semakin tenang, dan hati kita semakin qanaah dengan dunia. Itulah alamat keberkatan ilmu. Kalau hati kita semakin duk gelewak dengan dunia, tu alamat ilmu kita tu tak barakah. Bahkan kita semakin cinta pada dunia, itu alamat ilmu kita tak barakah. Nak jumpa semudalah dengan tutup guru kita, minta nasihat, minta doa dia, buka ke pintu hati kita ni biar mendapat ke ilmu yang barakah. Ilmu tak berkat ni dia jadi alaika, dia jadi mudarat atas kita. Tapi ilmu barakat dia jadi laka, dia jadi manfaat bagi kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amin.
Dan ada pun yang sempurna selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan segala keluarganya itu, iaitu mana? Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hak ni hak lebih sempurna katanya musannif kita. Hak biasa kita dak amal tu selawat Ibrahimiyah, hak biasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Begitu. Ni dia tambah dengan nabiyil ummi. Jadi ummi pada Nabi SAW tu bukan satu benda kecelakaan, bukan satu sifat hok tak molek. Bahkan ummi pada Nabi SAW itu satu benda yang terpuji. Dan tambahi dengan doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ni akhirlah, akhir sebelum wisalah. Wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kata masihid dajjal ni, tak apa kata masihid dajjal sebab Nabi Isa al-Masih tu, dajjal ni serupa dengan Nabi Isa. Rupa dia. Masya-Allah. Tak kerti kita, tak pandai kita. Bukan begitu. Masih ni dia berjalan habis. Dia sapu habis kawasan atas muka bumi ni. Sebab tu dia dengan Al-Masih. Dajjal pun sifat dia begitu, dia berjalan rata habis. Bukan kata Dajjal ni rupa dia serupa Nabi Isa. Nabi Isa semak, Dajjal pun semak. Gaduh. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ni ada riwayat hadis jugalah, berkaitan kita minta jauh daripada azab kubur, azab fitnah hidup mati dan fitnah dajjal. Tu hipung belaka dah tu. Riwayat Bukhari mari pula riwayat mana ni ni riwayat Bukhari. Panjang sikitlah tu. Bermula segala sunat yang di dalam salam itu iaitu membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Assalamualaikum pun tak apa dah. Hak sempurnanya warahmatullah. Lepas tu tak sunat lah, tambah wabarakatuh tu. Assalamualaikum warahmatullah alah kanan, Assalamualaikum warahmatullah alah kiri. Dah ada sunat dah tambah wabarakatuhu tu. Tu ada juga pendapat tapi tak kuat lah. Dan sunat memberi salam yang kedua, setengah-setengah kitab dia ada tulis tu. Tapi hak tu tak kuat. Dan sunat memberi salam yang kedua yakni hak arah kiri. Kiri ni hak sunat. Hak rukunnya memberi salam ke arah kanan. Tak paling kanan pun tak apa, yang asal kita sebut Assalamualaikum tu hak rukunnya, sebab dia rukun qauli, bukan rukun fi'li kena bergerak dah. Lepas tu satu lagi nya dalam kitab tu kita tak tahulah kalau di sini ada dok sebut ke atau mana-mana kitab sebut suruh angguk Assalamualaikum warahmatullahi begitu. Sebab hak kita berjumpanya hanya suruh paling Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada suruh angguk tu, tak berjumpa lah. Tak payah nak akad angguk-angguk gapo. Ya sunat suruh paling sekira-kira orang belakang tu nampak pipi kita. Paling jangan paling kuat sangat siapa nampak orang belakang tu, tidak. Paling sekadar saja. Dan sunat mendahulukan kanan daripada kiri. Kalau nak kiri dulu pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pelik mana ni kau kiri dulu.
Dan mana ni? Dan memulai salat itu dengan menghadap kiblat. Hadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadap pada kiblat. Mula salat. Serta memalingkan muka hingga kelihatan pihak kanan pada salam yang pertama. Memaling muka hingga kelihatan pihak kanan pada salam yang pertama. Nampak? Tak apa. Dan kiri pun demikian juga, yakni mula dengan arah kiblat hingga nampak arah kiri. Orang belakang hingga nampak pipi kita. Serta meniatkan keluar daripada sembahyang. Ini ada pendapat hak kata meniatkan keluar pada sembahyang ni rukun. Ada juga hak kira begitu. Tak kuat lah. Jadi maksudnya bila kita bersalat Assalamualaikum tu kita niat kata nak keluar. Tapi kena beri masuk molek. Maksudnya kena beri serentak Assalamualaikum warahmatullahi tu dengan niat untuk keluar pada sembahyang. Kalau kita niat dulu daripada kita bersalat, rosaklah sembahyang kita sebab kita niat keluar. Kalau kita niat setelah daripada sempurna dah bersalat, dia jadi tak orang panggil tahsilul hasil. Niat keluar sembahyang apa? Mungkin memang kita keluar dah. Jadi kerana tu niat nak keluar pada sembahyang ni serentak dengan memberi salat saat ni. Jadi kalau kita bimbang tak serentak ke apa semua, tak payah pun tak apa. Di sini letak atas sunat, niat keluar daripada solat. Demikian juga serta meniatkan keluar daripada sembahyang ketika mana beri salam. Maka hendaklah ia meniatkannya dengan salamnya itu memberi salam akan segala malaikat. Hak niat yang pertama, hak sunatnya masa beri salam saat ni paling muka. Satu. Yang keduanya niat keluar daripada solat. Dua. Yang ketiganya niat memberi salam kepada malaikat hak ada sebelah kanan kita. Dan segala mukminin dan segala jin yang Islam pada pihak kanannya. Dan niatkan oleh makmum dengan salamnya yang kedua menyahut salam imamnya jika ada makmum itu pihak kanan. Kalau makmum duduk pihak kanan tak imam, masa dia beri salam ke arah kiri itu, dia kena niat juga selain daripada beri salam pada orang Islam, pada malaikat semua, dia kena niat juga beri salam dia tu menjawab salam imam. Apa tak? Imam ke duduk sini, makmum duduk balik kanan. Jadi imam beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, selesai Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum beri salam. Makmum beri salam alah kanan. Bila makmum beri salam alah kiri, bila makmum tu duduk sebelah kanan ni, dia beri salam ke arah kiri ni, dia niat memberi salam kepada malaikat, manusia, mukmin, jin hak ada sebelah kiri, dan niat sebagai menjawab salam bagi imam. Salam kedua dia tu. Dan jika ada makmum itu pihak kirinya kiri imam, maka ia makmum tu meniatkan yang demikian itu, iaitu menjawab salam imam pada yang pertama salamnya. Dia beri salam pertama lagi Assalamualaikum tu, dia niat keluar solat, dia niat beri salam pada malaikat dan orang Islam semua, dan ia kena niat juga salam pertama dia tu menjawab bagi salam imam. Sunatnya begitu. Kita tak buat apa dah ni dah. Cara kau KJA kita lepas pada semaya nak buat gapo apa ni? Tak ada dah niat ni. Rugilah. Dia panggil kerjanya free ya, kerja niat mana ada majikan nak gaji dengan niat saja. Dak akhir bulan minta gaji. Majikan kata nak gaji apanya, awak kerja budak. Dia kata saya niat dah ke nak masuk kerja. Beri gaji separuh tak apa dah. Tak ada majikan nak beri. Allah Ta'ala beri dah dengan niat kita saat ni. Nak buat kebaikan, Tuhan beri dah pahala. Bila buat dapat 2 pahala. Tapi kalau kita niat nak buat kejahatan, kita tak buat, dapat pahala disebabkan kita niat meninggalkan kejahatan itu kerana takut pada Allah. Tuhan beri pula pahala. Allah. Untunglah kita jadi hamba Tuhan. Tapi ialah orang tak mengaji, dia tahu mana untung tak untung jadi hamba Tuhan ni. Tak. Moga dia tak mengaji. Kita ni tahu kita ni untung jadi hamba Allah Ta'ala, untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mana untung kita tu sebab kita mengaji. Bila kita mengaji, maka kita reti. Tapi bila kita tak mengaji, maka kita tak reti. Tak reti itulah menyebabkan kerugian kita
pada hari akhirat tempat balasan kita saat itu rugi sebab kita tak ambil sebanyak-banyaknya keuntungan kita ketika mana kita berada di atas muka bumi ni. Tak ambil keuntungan sangat. Ambil sekadar-sekadar ya kalau ambil pun mungkin. Baik. Dan jika makmum itu berbetulan tetapi dengan pertama salam meniatkan menyahut imam itu terlebih baik. Maka kata musannif, maka dipilihnya salah mana ni? Pada salam pertamanya menyahut salam imamnya, dan jika makmum itu berbetulan dengan imam, maksudnya dia duduk belakang imam betul-betul, bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri, maka dipilihnya makmum hak berbetulan dengan imam saat ni salah satu daripada dua salamnya. Salamnya maksudnya salam pertama boleh niat nak jawab salam imam, ataupun pada salam yang kedua dia niat nak menjawab salam imam. Ikutlah pilih mana satu. Tetapi dengan pertama salam meniatkan menyahut imam itu terlebih baik. Terlebih moleknya pada salam pertama dia itulah dia niat untuk menjawab salam bagi imam. Dan demikian lagi imam pun meniatkan dengan salamnya yang pertama memberi salam akan makmum yang pada pihak kanannya. Dan pada salam yang kedua meniatkan menyahuti makmumnya yang pada pihak kirinya. Habis itu. Ila angkol faslum pada menyatakan sunat yang kemudian daripada sembahyang. Cukup insya-Allah kat tu dulu. Dan insya-Allah minggu hadapan tu kalau diberi izin lah kita nak baca daurah bab korban, kitab sebelum pada ni soal jawab korban tu insya-Allah kita buat terbuka tu insya-Allah lah kalau diizinkan Allah Taala, mungkin hari Khamis ke atau hari Sabtu ke, hari Sabtu minggu hadapan. Sama-samalah doa biar ada ruang masa untuk kita buat bagi hak biasa dah dengan kita ni, dia mau biasa dah dengan soal jawab korban tu. Jadi hak tak biasa lagi tu insya-Allah lah boleh kita dengar apa ni. Sekadar untuk masa yang ada je lah, insya-Allah. Baik, ada kita baca soalan sedikit sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada terjumpa video menjelaskan bahawa niat solat ada dua, muqaranah hakiki dan muqaranah urfi. Bahawa muqaranah hakiki iaitu niat solat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dikata dalam video itu bahawa niat berserta takbiratul ihram itu tidak elok kerana hilang rasa pada kalimah Allahu Akbar, kerana sibuk niat solat dan payah nak masukkan niat solat sambil berlafaz takbir. Sedangkan muqaranah urfi iaitu berdiri dengan niat nak solat sebelum takbiratul ihram. Bagaimana tu Ustaz? Dia beginilah, kita amal dan kita sebut apa hak kita belajar. Hak orang duk kata begitu gini biarlah. Mungkin ada tempat-tempat dia bertemu. Cuma sekadar hak kita belajar dalam kitab-kitab fiqh hak Syafi'i ataupun hak asas sekali dalam kitab Munyatul Musalli, rasa di situ pun dah ada dah duk sebut yang paling afdalnya kita buat muqaranah urfi, muqaranah hakiki. Macam mana muqaranah hakiki? Iaitu kita sertakan qasak ta'aruf ta'yin sekaligus di dalam lafaz Allahu Akbar. Adapun muqaranah urfi, kita mendatangkan qasak ta'aruf ta'yin niat solat kita tu di dalam salah satu juzuk takbir. Hak taksanya muqaranah tauzi'iyah. Baik, jadi kalau ada orang kata sebaliknya, maka kita jawab wallahu alam, kami tak menjumpai pendapat begitu di dalam kitab-kitab mazhab. Hak mazhab Maliki ke Hanafi ke tak tahulah tu. Tak, sebab kita pun duk tengok-tengok pada mazhab lain pun tak berjumpa juga. Mungkin ada. Dari hak mazhab Syafi'i itu lagilah kita tak bertemu. Jadi kalau soalan begini ditanya, maka saya jawab begitu sajalah. Dengan ilmu yang kita ada sekadar tu saja. Maksudnya
sebaliknya lah, maksudnya bukan kata salah niat muqaranah hakiki ni, tidak, bahkan hak tu lah yang paling afdal yang disebut dalam kitab. Lepas tu orang saat ni ayat betul tak betul, wallahu a'lam kalau ada pendapat-pendapat lain, tapi sekadar yang saya belajar, tu cara kita. Ni sekadar saya belajar, sekadar saya jumpa dengan jahil saya ni, tak bertemu pendapat begitu. Apa ada orang buat ayat ni, wallahu a'lam, cakap gitu. Lepas tu hak nak amal, saya amal dengan saya belajarlah. Lepas tu bagi saya amal dengan cara kita belajarlah. Gitu saja ni. Bukan nak balas dengan siapa-siapa, tidak. Baik. Tika mana nak niat keluar semaya masa berisalah tadi. Berisalah berserta dengan berisalah kita niat keluar daripada solat. Sebab tu kita kata tak boleh niat awal rasak semaya. Tak boleh niat selepas pada berisalah. Dia jadi satu benda yang telah terhasil dah, iaitu niat apa keluar semaya, moga kita dah keluar. Jadi berserta. Tu dalam kitab yang lain seingat saya ada setengah berpendapat hak tu rukun dia kira, okey. Tapi atas hak kuat ni itu hanya sunat, sunat hai'ah lah. Baik, selesai situ. Kalau salam perbuatan terlebih dahulu baru lafaz salam, boleh ke? Dia nak berserta. Berserta itu hak sunat. Kalau salam dulu ni, kalau salam perbuatan maksudnya berpaling lah ni, maksudnya kalau salam perbuatan maksudnya berpaling terlebih dahulu baru lafaz salam, boleh ke? Tak ada masalah, tapi dia jadi tak sempurna lah. Paling dulu assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hak ni dia kata menyertakan. Ni pun banyaklah berlaku khilaf-khilaf. Mungkin kalau di kitab lain ada pendapat lain, sesat ni assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ada juga, ada tengoklah pendapat-pendapat lainnya. Cuma kita amal dengan hak di sini sajalah. Itu menyertakan. Baik. Saya rasa baca semua dah tu, daripada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kalau ada hak saya tak perasan tu, mohon maaf. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu pula pada minggu hadapan kalau ada apa-apa. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallah.